Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahlil waktu orang mati je. Di rumah tak tahlil, lepas sembahyang tak tahlil. Pernah tak kita memperbanyakkan tahlil di rumah kita? Tak. Bukan tuan-tuan orang lain lah. Kita sekurang-kurang tahlil satu hari 300 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, 300 kali kita ni. Kalau ahli sufi 3000 kali. Kita orang ahli fiqah ni 300 kali pun cukup dah. Kita kena praktiskan. Bagi suatu ketika kita tahlil 300 kali satu hari. Tuan-tuan saya pesankan supaya kita membiasakan la ilallah itu. Kalau sekiranya kita membaca tahlil itu, Tuhan ampunkan 40,000 ke 70,000 dosa-dosa kita. Kalau dosa kita tak ada, jiran-jiran pun dapat, keluarga pun dapat. Allah ampunkan dosa. Tuhan bagi macam-macam. Itu sebabnya kita mesti bagi suatu masa untuk beribadat. Setengah jam jadilah. Duduk. Saya pesan tuan-tuan ya, kita baca Quran. Quran kena baca. Supaya apa? Supaya mudah menjawab soalan mungkar nakir. Quran kena baca 100 ayat satu hari sekurang-kurang. 100 ayat satu hari sekurang baca Quran untuk mudahkan menjawab soalan mungkar nakir. Main tahajud untuk supaya kubur kita terang menerang macam matahari baru terbit. Itu yang kedua. Menungkan jangan buat maksiat. Yang ketiga kita menungkan syurga Allah Ta'ala pula. Supaya apa? Supaya kita rajin beribadat, menungkan balas syurga. Kita tengok dalam surah Al-Waqi'ah, apa dia kata? Washabul yamin ma ashabul yamin. Orang-orang yang sebelah kanan, dan apakah balasan kepada orang-orang sebelah kanan? Fi sidri makhdud, duduk di bawah pokok bidara yang canggih. Wazillim mamdud, dan di bawah naungan yang panjang. Ma'in maskub, dan air yang dituangkan. Kemudian lagi ayat lain, apa dia kata? Berkahwin anak bidadari. Kita di syurga besok ni, makanan pun apa dia kata? Walahum ma yad'un, bagi mereka apa yang kita minta. Apa minta dapat. Apa lagi makanan? Walahmi tayrin mimma yashtahun, dan burung dan daging burung yang amat diminati dan sebagainya. Makan pun canggih, minuman pun canggih, isteri pun canggih. Isteri kita, bidadari kita ni tak tua-tua, muda sentiasa, urban atroba, sebaya, tak tua-tua. Nikmat tak dapat dibayangkan. Buat apa? Supaya kita rajin beramal. Jadi begini, sekarang ni kita cuba beramal. Kita beramal. Kita tengok dari malam ya. Start subuh-subuh kita bangun pukul 4 atau 4:30, atau sebelum subuh kita bangun dah. Apa dalam Quran kata? Apa dia? Sedikit sangat mereka tidur di waktu malam, dan mereka beristighfar di waktu sahur. Kanu qalilan mimma yahjaun. Sedikit sangat mereka tidur di waktu malam. Tidur ni kena sikit, jangan sampai 8 jam. Kalau tidur sampai 8 jam, rugi dah kita duduk dalam dunia ni. Pas dunia ni bukan tempat rehat-rehat. Dunia tempat
tempat beribadat dan akhirat tempat balasan. Kena ingat, terbaliknya, dunia bukan tempat balasan, akhirat bukan tempat ibadat. Jangan menyesal besok di padang mahsyar, menggigit jari melihat orang-orang yang dapat nikmat yang Allah Ta'ala siapkan. Jangan kita menyesal di padang mahsyar besok tengok nabi-nabi agaknya. Bukan nabi, orang yang beramal. Sama bangun malam, tak ramai orang bangun malam ni sebenarnya. Jadi kita bangun pagi-pagi bangun, kita mandi siap, dan canggihnya mandi, bersih-bersihkan badan, kemudian ambil uduk, siap-siap, kita pun semayang malam. Semayang malam dimulai dengan semayang uduk dulu, sunat uduk, kemudian tu sunat taubat, kemudian tu semayang tahajud 8 rakaat, kemudian semayang hajat 2 rakaat. Minta satu je, ya Allah Tuhanku, makbulkan permintaanku pada bila-bila masa aku minta. Makbulkan permintaanku pada bila-bila masa aku minta. 2 rakaat. 3 rakaat witir, jadi 17 rakaat. Habis semayang istighfar 100 kali. Pasal Nabi pun beristighfar 100 kali, 70 hingga 100 kali. Nabi dosa tak ada, dia maksum, pun minta ampun juga, pun minta ampun. Kita ni tak dosa ke banyak dosa? Kita mesti mengaku kita berdosa. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ya Tuhanku, aku zalim diri aku sendiri. Sebanyak-banyak kezaliman kita rasa zalim. Bila kita buat dosa, bermakna kita menempah masuk neraka. Kita yang zalim. Allah Ta'ala tidak akan zalim kita sikit pun, tetapi kita yang zalim diri sendiri. Buat dosa, kita sengaja mengikut telunjuk dunia, syaitan dan nafsu. Syaitan menyuruh kita buat maksiat, lepas tu kita buat maksiat, dia pun cabut lari. Aku terlepaskan daripada-Mu. Pasal nikmat kemaksiatan itu sekejap aja, dosanya berpanjang. Itu sebabnya mengapa orang itu jiwanya sakit, pasal perbuatan dan hati tak sama. Hati tidak mau buat jahat, tapi yang lahir buat juga. Maka bercanggah dalam dan lahir, dalam dan luar. Bercanggah yang luar buat maksiat, yang hati tak setuju. Tapi oleh kerana desakan, asutan daripada syaitan, kita buat. Syaitan pandai, dia berpengalaman bertahun-tahun bagaimana nak menggunakan kita itu, bagaimana nak pusingkan kita itu. Kita pun terlepas, terlajak. Pasal kuat nafsu, nafsu pun jahat. Innan nafsa la ammatun bisu. Nafsu itu memang mengajak kita buat jahat. Nafsu itu memang bagus sebenarnya, nafsu yang tak menyeleweng. Yang rosak itu nafsu yang menyeleweng. Nafsu makan, makanlah, tapi jangan yang haram. Nafsu syahwat, ambillah untuk menurunkan keturunan. Nafsu marah untuk menjaga kehormatan, tapi jangan dibawa, diikutkan nafsu itu. Syaitan pun ikut sekali. Itu yang rosak kita. Dia mengajak kita buat maksiat, mengedepankan yang sonok-sonok itu. Dia lupa yang belakang, yang jadi rosak, yang akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita tak berani buat maksiat. Jadi kita buat ibadat saya katakan tadi. Lepas itu, lepas istighfar 100 kali, kita tahlil 300 kali, dan selawat 100 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin 40 kali. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar 40 kali. Cukuplah. Itu pun dah banyak. Sembahyang subuh berjamaah. Jangan lupa sembahyang sunat subuh.
Raka'atul fajri khairun min dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat fajar itu, sembahyang sunat subuh itu lebih baik dari dunia dan isi kandungannya. Gitu. Habis sembahyang subuh, kita wirid sikit, baca Yasin supaya menguatkan, memantapkan iman kita. Baca Yasin lepas solat subuh. Habis tu kalau baca Quran lah. Kemudian siang kita pun sembahyang duha 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, 12 rakaat. Kalau malam tak sedar, sembahyang siang 12 rakaat, ganti balik. Sembahyang zuhur, sembahyang 4 rakaat sunat zuhur, 2 rakaat muakkad, 2 rakaat tidak muakkad. Lepas zuhur pun sama. Asar pun sama. Setelah tak ada. Maghrib, sebelum maghrib tidak muakkad, lepas maghrib muakkad. Isya dan semalam malam. Nak tidur kita baca Al-Mulk, As-Sajdah dan Al-Waqi'ah. Nak tidur kita baca Al-Mulk untuk mengelakkan siksa kubur. Kemudian Al-Sajdah Nabi baca lepas nak tidur, dan Al-Waqi'ah. 3. Itu pusing setiap malam itu, hari-hari. Cukuplah persediaan. Tapi sedekah pun jangan lupa. Pasal ramai orang sembahyang, kena kot pun ditahan. Habis buat itu. Jadi kita beramal. Saya pesankan tuan-tuan, kalau tak boleh buat banyak, buat sikit. Kalau sekiranya malam-malam tak boleh bangun juga, kita buat sikit lagi subuh nak masuk, kita sembahyang juga, jangan tinggal. 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, cukup dah.